ketika breakfast. Ridwan lapar tunggu sikit. Sebab ini kita nak berikan sedikit fokus pada slot pertama kita hari ini di studio untuk kita bercakap berkenaan pandemik dan juga penuaan mendepani perubahan. Ini penting sebenarnya kerana kita ingin mengetahui apakah perancangan yang bakal dilaksanakan untuk warga emas terutamanya selepas pandemik COVID-19 ini melanda di negara kita. Jadi hari ini di studio kami bawakan iaitu Haji Azmir Kasim selaku pengarah bahagian warga emas Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ya, terima kasih. Selamat datang. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi. Jadi kalau kita lihat warga emas ni sebenarnya kita rapat macam saya, ada mak, ayah juga, mereka merupakan warga emas. Jadi kalau kita lihat pada tahun 2030 lebih kurang dalam 10-11 tahun lagi negara akan mengalami satu keadaan di mana kita akan bertambah warga emas pada tahun tersebut. Jadi apakah sebenarnya pelan tindakan untuk kita menghadapi 10 tahun akan datang? Persediaan tu. Okey. Sebenarnya proses penuaan ni berlaku adalah secara semula jadi. Sebab kita sebagai manusia biasa pun, maknanya secara chronological age-nya tu, kita setiap tahun kita akan melalui proses penuaan tersebut. Begitu juga dengan sesebuah negara sebenarnya ada diklasifikasikan sebagai sebuah negara tua, sebuah negara yang sedang menua dan sebagainya. So dalam konteks ni sebuah negara itu dikira sebagai sebuah negara tua apabila populasi penduduknya iaitu khususnya warga emas melebihi 15% daripada populasi penduduk. So dalam jangkaan kita, jika kita ambil kira bahawa warga emas berumur 60 tahun dan ke atas, kita unjurkan bahawa menjelang 2030 itu Malaysia telah masuk dalam kategori tersebutlah sebagai sebuah negara tua seiring dengan negara-negara lain yang telah pun dalam kategori tua ni seperti Jepun, Korea, Thailand dan sebagainya. Jadi di dalam hal ini kita di Kementerian Pembangunan Wanita di Jabatan Kebajikan Masyarakat sudah semestinya menjadi tonggak kepada usaha bagi memastikan semua program-program polisi-polisi negara bersesuaian dengan keperluan tersebut. Sebab peningkatan jumlah warga emas itu akan memberi kesan kepada dari segi ekonomi, dari segi urusan penjagaan dan sebagainya lah di dalam negara ini. Sebab tu kita ada satu dasar yang kita panggil dasar warga emas negara yang menjadi asas kepada perancangan tersebutlah, insyaAllah. Dan kalau Tuan Azmi sendiri mungkin boleh perincikan lebih banyak berkenaan dasar itu untuk kita memberikan maklumat lebih lanjut kepada penuntut pagi Malaysia. Apakah yang akan memberi ataupun mereka mendapat manfaat daripada dasar-dasar ini? Penekanan dasar warga emas negara ini dia bermula pada tahun 2011 mana menggantikan satu dasar yang dah lama ada, iaitu dasar warga tua negara. So dalam konteks dasar warga emas negara ini, sasaran kita sebenarnya hendak mewujudkan atau mewujudkan ekosistem yang sangat menyokong warga emas ni, dan dia diberi penekanan melalui 5 dimensi, iaitu sasarannya supaya warga emas ni menua dalam situasi yang sihat. Itu yang pertama. Yang keduanya, menua dalam suasana yang positif, maknanya ada ahli keluarga yang menyokong, ada dan sebagainya. Yang ketiga, dalam konteks ia menua dalam proses dalam aktif, mana walaupun telah berumur tetapi still masih aktif, masih terlibat dengan, dan yang keempat produktif, dan yang kelima menyokong. Jadi inilah asasnya bahawa kita nak warga emas kita ni bukanlah bila kita umur 60 tahun je semua dah kata orang tu bahasanya kata mana apa dah sendu duduk di rumah ke sebagainya. Tidak. Kita nak warga emas kita ke hadapan, keluar bersama masyarakat dan sebagainya lah. Cuma mungkin sekarang kita menghadapi pandemik COVID-19 kan. Jadi ia memberi kesan kepada keseluruhan masyarakat, bukan sahaja warga tua, malah warga muda. Jadi secara spesifiknya kepada warga tua ini, bagaimana pengurusan pandemik COVID-19 memberi kesan kepada mungkin dari segi pemikiran mereka, mental mereka dan juga fizikal mereka, dan selepas itu juga pun pasca COVID-19 juga pun mereka terkesan. Kita juga sedia maklum bahawa kalau kita lihat macam contoh laporan yang ditunjukkan tadi bahawa warga emas merupakan golongan yang paling berisiko tinggi dalam khususnya di dalam era pandemik COVID-19 ni. Dan kalau kita lihat pada kadar kematian yang berlaku pun saya kira lebih daripada 70-75% yang terlibat itu merupakan warga emas. Jadi
menjadi tanggungjawab kepada Jabatan Kebajikan Kementerian untuk memastikan bahawa warga emas ni sentiasa terbela. Sebab itu pada tahun ini dalam situasi pandemik ini kita akan sentiasa melaksanakan program-program yang berbentuk awareness dalam era baru, maknanya dalam norma yang baru. Sesuai dengan tema sebenarnya Hari Warga Emas yang akan kita sambut pada 1 Oktober ni nanti, yang iaitu tadilah pandemik dan penuaan mendepani cabaran. Sebenarnya tema ini memang memberi fokus kepada isu pasca COVID ini, dan ia merupakan bukan sahaja tema yang digunakan pakai di Malaysia, tapi merupakan tema antarabangsa. Kerana di peringkat United Nations dia mengeluarkan tema pada tahun ini dengan tajuk Pandemics, Do They Change How We Address Age and Aging. Maksudnya ada polisi-polisi, ada perkhidmatan yang kita kena tambah baik lagi. Khususnya dalam warga emas ni, kerana mereka sangat fragile, mereka sangat terdedah dengan bahaya risiko ni lah. So sesuai dengan tema Hari Warga Emas ni, kita akan menyediakan ruang kepada pendengar dan juga ni melalui FB Live dan sebagainya untuk mendengar sendiri daripada Kementerian Kesihatan. Kita ada timbalan ketua pengarahnya bersama kita untuk memberi penekanan mengenai apa keperluan norma baharu khususnya melibatkan warga emas. Kemudian kita juga akan menyentuh mengenai isu-isu yang berkaitan dengan psikososial warga emas ni tadi. Kita akan membincangkan mengenai bagaimana sebagai ahli keluarga dan sebagainya untuk memberi sokongan kepada warga emas ni, memandangkan sekarang ni pergerakan mereka agak terhad disebabkan oleh faktor pandemik ni. Dan kita juga ada beberapa penceramah lain yang akan berkongsikan juga daripada dalam konteks ini, bagaimana untuk kita bersama-sama dalam tempoh pandemik era ni untuk memberi jagaan yang terbaik kepada warga emas lah. Okey, dan kalau kita ingin bercakap berkenaan program sokongan sosial untuk kita melaksanakan gagasan dan juga dasar-dasar berkenaan dengan warga emas nanti ataupun sekarang, saya difahamkan terdapat pusat aktiviti warga emas yang diadakan untuk membantu mereka ini bergiat lebih aktif walaupun sudah mencapai usia 60 tahun dan ke atas, ya Azmi? Ya, betul. Sehingga kini kita ada 132 pusat aktiviti warga emas di seluruh negara. Pusat ini sebenarnya sebagai satu tempat premis di mana warga emas ini dapat berkumpul, di mana kita melaksanakan program-program yang menyentuh mengenai healthy lifestyle, active aging dan sebagainya kepada warga emas ini. Kita mensasarkan sebenarnya kalau dapat untuk menubuhkan di semua parlimen. Tapi untuk masa sekarang ni kita baru dapat capai 132 kawasan parlimen. Dan di pusat aktiviti warga emas ni di mana kita akan gunakan sebagai tempat untuk mendidik khususnya dalam tempoh COVID ini, supaya warga emas ni dapat memahami apa bagaimana dan sebagainya untuk menghindari penyakit-penyakit COVID dan sebagainya, dan bagaimana dalam tempoh ini mereka masih aktif dan masih boleh berhubung dengan rakan-rakannya tetapi dalam norma yang baru. Jadi pusat aktiviti warga emas ni kita dalam tempoh PKP tempoh hari sebenarnya kita terpaksa hentikan dia punya bukan operasi lah, aktivitinya sebab atas faktor itu, tetapi alhamdulillah dengan situasi yang semakin baik pada masa itu, kita telah membenarkan untuk pusat aktiviti ini beroperasi semula mulai awal September, tempoh hari lah 1 September. Jadi warga emas ni dapat mengelakkan perasaan kesunyian, keseorangan, emptiness syndrome dan sebagainya dengan bersama-sama melaksanakan program aktiviti yang kita sokong di pusat aktiviti warga emas ni lah. Kalau pusat aktiviti warga emas kan merupakan satu pusat untuk orang tua ataupun warga emas di situ. Jadi apa perbezaan dia dengan rumah orang tua? Dan adakah kalau kita memperkasakan dasar dan juga aktiviti pusat jagaan warga emas ini akan mengurangkan jumlah warga emas di rumah jagaan orang tua? Asasnya tadi adalah kita dalam dasar warga emas tadi kita nak menerapkan supaya warga emas ni sentiasa aktif dan produktif. So salah satu mekanisme yang kita pakai adalah dengan mewujudkan
pusat aktiviti warga emas yang membolehkan warga emas ni untuk sentiasa ada program, ada aktiviti bergeraklah kata orang tu, dan tidak mengasingkan diri, maknanya duduk di rumah sahaja dan sebagainya. Bila kita katakan pusat aktiviti ini, sudah tentu dia ada perbezaan yang sangat besar dengan pusat jagaan. Kerana pusat jagaan ni dia di mana warga emas yang memang tak berapa nak berupaya untuk mengurus diri dan sebagainya, dan dia menguruskan warga emas ni sepanjang masa, sepanjang hari 24 jam. Manakala pusat aktiviti warga emas ni dia sebenarnya dia orang pergi balik ni. Pagi dia datang 3-4 jam ikut aktiviti dan sebagainya, kemudian dia balik ke rumah. Kita mengharapkan dengan adanya pusat-pusat aktiviti warga emas ini, warga emas kita akan lebih resilient, lebih aktif, dan mengelakkan untuk mereka ni masuk ke dalam kelompok yang perlu untuk kita tempatkan di rumah-rumah orang tua dan sebagainya. Dan selain daripada itu, di pusat aktiviti warga emas ni kita juga menggalakkan satu program yang kita panggil pendekatan yang dipakai oleh Jabatan Kebajikan, iaitu home help. Home help ni maksudnya sukarelawan yang kita lantik untuk melawat warga emas yang berada di rumah. Jadi ini antara program-program yang kita laksanakan bagi mengelakkan dan mengurangkan. Selain daripada itu, sebenarnya kita menekankan program-program yang berbentuk intergenerasi di pusat aktiviti ini, supaya keluarga sentiasa bersama mendampingi warga emas dan tidak membiarkan mereka bersorangan di luar. Pentinglah itu untuk memberi sokongan psikologi untuk warga emas ni supaya mereka tidak rasa kesorangan dan sebagainya. Setakat ini, kalau data-data yang berjaya dikumpul oleh pihak JKM sendiri, mungkin boleh kongsikan bagaimana sebenarnya gaya hidup warga emas setakat ini di Malaysia. Adakah mereka sebenarnya aktif atau mereka tidak aktif, dan adakah platform yang cukup disediakan untuk mereka ini untuk mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat selepas mencapai umur 60 tahun dan ke atas? Satunya kita menekankan bahawa sebab tu kita tekankan tadi, kita nak perluaskan lagi pusat-pusat aktiviti yang membolehkan warga emas ini ada tempat untuk dia melaksanakan program supaya dia lebih aktif. Yang keduanya, unjuran kita pada tahun ini berdasarkan kepada Jabatan Perangkaan, ada lebih kurang 10% warga emas di dalam negara kita, iaitu kalau kita ada 32 juta penduduk, maknanya ada lebih kurang 3 juta penduduk yang dalam kategori warga emas dalam negara ini. Secara umumnya warga emas di negara kita masih dalam keadaan yang baik-baik. Ni maksudnya ahli keluarga masih ada bersama. Malahan kalau kita lihat warga emas kita ni masih aktif, especially kalau kita lihat sekarang ni dalam konteks pekerjaan, dalam konsep politik dan sebagainya, memang majoriti ini kita dapati bahawa dalam kalangan warga emas yang masih aktif ke depan. Sebab tu ada juga saranan sebenarnya yang kita sedang teliti untuk meningkatkan umur warga emas ni instead tahun 60 kepada 65 tahun. Bagi menunjukkan betapa warga emas di Malaysia ni sebenarnya masih aktif, masih produktif dan sebagainya. Tidak mahu dilabelkan bila 60 tu saja mereka yang saya rasa sebab 60 tu mereka masih aktif sebab kebanyakannya mana yang bekerja dengan kerajaan, baru pencen umur 60, jadi mungkin daya tahan mereka lebih aktif, sebab itu mereka boleh menyertai program. Ada saranan-saranan begitu, ada saranan yang minta supaya untuk kita meneliti perkara itu. Walau bagaimanapun itu semua kita akan buat kajianlah sama ada sesuai atau tidak, sebab ia ada melibatkan pelbagai implikasi yang berkaitan dengan perkhidmatan yang dah sedia ada, servis yang dah sedia ada lah. Okey, kita dah kesuntukan masa sebenarnya, tapi kalau mungkin Cik Azmi boleh kongsikan secara ringkas saja berkenaan dengan sambutan pada 1 Oktober. Kita nak jelaskan bahawa kongsikan pada 1 Oktober ini kita akan menyambut Hari Warga Emas Peringkat Kebangsaan dengan tema pandemik dan penuaan mendepani cabaran. Kita akan kongsikan perjalanan harian itu di dalam FB Live JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. So boleh semua untuk mulai jam 8 pagi, yang memberi penekanan kepada bagaimanakah kita resilient kita dalam era pandemik ni nak membantu warga emas kita, khususnya dalam era COVID-19 ni lah. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Haji Azmi Kasim, Pengarah Bahagian Warga Emas, Jabatan Kebajikan Masyarakat. InsyaAllah sambutannya akan berjaya, dan juga kita nak perkasakan